Masih tentang berkaitan hukum jihad dan tanda munafik, dia mau berjihad ataupun tidak mau berjihad. Itu sebagai petanda munafik atau mukmin. Allah Ta'ala sebut, walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. Dan sekiranya kami kehendaki, sudah tentu kami mampu untuk dedahkan kepada kamu, wahai Muhammad, dedahkan orang munafik itu siapa-siapa, bagi ada tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sambung bacaan muka surat 510. Surah Muhammad, juzuk yang ke-26. Surah Muhammad, juzuk 26, muka surat 510. Bismillah. Kita baca sama-sama tuan untuk kita ringkaskan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا
لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصر واتبع والاه ila midina ma ba'. Masih tentang berkaitan hukum jihad dan tanda munafik, dia mau berjihad ataupun tidak mau berjihad. Itu sebagai petanda munafik atau mukmin. Allah Ta'ala sebut, walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. Dan sekiranya kami kehendaki, sudah tentu kami mampu untuk dedahkan kepada kamu, wahai Muhammad, dedahkan orang munafik itu siapa-siapa, bagi ada tanda. Kan? Lalu engkau tetap mengenalinya dengan tanda-tanda yang menjadi sifat mereka. Dan demi sungguhnya engkau akan mengenali mereka dari gaya dan tutur katanya. Dan ingatlah, kamu masing-masing, Allah mengetahui setiap yang kamu lakukan. Ini sebagai nak tunjuk keistimewaan Nabi. Walaupun gitu, Allah tak dedah kotlah tunjuk warna hitam muka ke, dia tu munafik. Tidak. Dan tak semua orang tahu siapa munafik ataupun tidak. Munafik orang yang menyembunyikan ataupun membantah keimanan daripada dalam, sembunyi, orang tak nampak. Tapi luarannya dia tonjol keislaman dia. Luarannya dia tonjol keislaman. Tapi engkau Muhammad, Allah kata, Allah bagi tanda di sudut, kau boleh baca. Macam gaya dia cakap, language dia cakap, body dia, gaya badannya, semua tu kau boleh kesan dia ni munafik. Seperti Nabi kata, tanda munafik ada 4. Ayatun nifaq arba'un. 4. Idza hadatsa kadhiba. Bila cakap, suka bohong. Tiap-tiap kali dia mula berucap, mesti ada bohong. Mesti ada bohong. Walaupun 1, 2, 3 benda perkara tersebut. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji-janji, mungkin tak pernah tunai. Tak pernah buat. Tak pernah nak memenuhi janji tersebut. Bukan tak pernah semuanya. Adalah 1, 2 yang okey. Banyak lagi yang tak okey. Dah ada 2 dah. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dah diberi amanah, dia mengkhianati. Khianat. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih dalam hal sikit je. Selisih benda sikit punya hal. Tapi dia besar-besar akan jadi permusuhan besar. Dia nak besarkan benda yang remeh-temeh je. Ni sikap orang munafik. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, kalau orang tu dia solat, dia puasa, dia haji, macam mana? Nabi kata, walau dia solat, puasa dan ibadah yang lain. Tapi ada 4 tu, pada satu orang memang confirm dia munafik dah. Tu baru 4 tu, ada lagi tanda-tanda yang lain. Tapi yang ni yang mudah dikesan dari sudut gaya dia bercakap dan sebagainya. Antaranya, lain daripada 4 tu, dia tak suka pada syiar-syiar Allah Ta'ala. Syiar Allah, lambang kebesaran Allah, lambang kebesaran Islam. Quran, ni dan sebagainya lah. Azan, Kaabah, nama Muhammad. Dia dah ada benda yang anti benda-benda tersebut. Banyak lagi jihad. Jihad fi sabilillah, salah satu ada syiar Allah, syiar Islam. Orang Islam akan berjihad mempertahankan agama, mempertahankan saudara mara Islam dia. Kita ni kena ada jihad. Semua kita kena ada jihad. Nak jihad macam mana? Ustaz ni nak ajak pergi perang ke? Tak.
Jihad ni tak semua makna jihad tu kena pedang, kena senjata, kena senapang dan sebagainya. Jihad ni adalah usaha yang bersungguh-sungguh untuk naikkan nama Allah, naikkan nama Islam. Jatuhkan musuh Islam, jatuhkan musuh Allah. Kita sekarang duduk di sini, nak pergi angkat senjata tak sesuai, bukan tempatnya. Perang kita dengan termasuk jihad, memerangi kejahilan. Kita ni jahil, belajar, buat majlis ilmu dan sebagainya. Itu antara amalan jihad. Dengan cara bantu saudara kita sana. Apa cara pun yang boleh, mungkin dengan wang sedekah kita, doa kita, kempen kita dan sebagainya, silakan. Itu antara jihad yang mampu kita buat. Jangan tak suka langsung. Malah juga petanda orang munafik, kalau saudara dia ditindas, dia tak ada perasaan kesian. Tak ada prihatin. Sedangkan sifat prihatin ni sifat akhlak Nabi dan sifat dituntut pada orang Islam. Kesian. Allah kesiannya dia. Okeylah itu. Sekurang-kurangnya. Ni dah biarlah. Hamas ni biarlah dia kena. Na'udzubillah. Kalau macam tu, dah tanda jelas munafik yang ada dalam hatinya. Na'udzubillah. Ni orang Islam ni, saudara kita duk mengucap la ilaha illallah, dan dia orang yang berjuang mempertahankan di sana tu seolah mempertahankan air muka kita. Kalau tak ada orang macam tu yang sanggup, berani, sungguh-sungguh dalam perjuangan mereka, malu kita orang Islam. Tercemar kekuatan Islam kita, lemah. Kan? Nak tunggu macam negara-negara yang duk diam, duk tidur elok itu. Jiran-jiran tu duk macam tu. Sampai Masya Allah kita rasa sedih lah. Sampai pergi umrah bawa mapla, Palestin pun kena tangkap. Lepas tu ada orang berdoa, doa kuat, dia sebutlah Allah mansuril Islam wa izzal muslimin khususan fi Palestin. Kena tangkap, sebut Palestin. Ya Allah, apa dia benci sangat dengan orang Islam ni. Kalaulah musuh kita, mungkin kita juga ada marah pada saudara kita Islam. Jangan sampai macam tu, orang musuh Islam zalim dia, kita sokong pula. Walaupun dia musuh kita, kita tak suka ke dia, tetap kita kena sokong dia orang Islam. Dan sampai malah ada semalam saya dapat berita orang tu kena masuk, askar tangkap dia sebab dia buat jari macam tu. La ilaha illallah. Masa doa, ya Allah, buat jari macam tu. Jari satu ni pun dia takut, tuan. Apa jenis manusia ni? Kena soal sesat 4-5 jam, tapi dia lepas lah. Nak tahu dia ni orang Palestin ke apa ke. Tak tahulah. Apa yang penakut sangat. Itu semuanya Nabi sebut. Apa ni? Penyakit wahan. Takut apa? Takut mati. Takut hilang harta. Takut hilang harta. Na'udzubillah. Jadi ini bukan sifat orang beriman. Macam mana dia boleh sokong Yahudi yang musuh Islam terang-terang, yang jelas-jelas memusuhi orang Islam, syariat Islam, pijak hina syariat Islam, pijak hina syiar Islam, syiar. Syariat lain, syariat ni hukum hakam. Syariat, hukum hakam. Syiar, lama-lama masjid dan sebagainya. Dia boleh bom masjid, dia menari seronok. Pesta, seronok. Zionis ni. Macam tu orang kau nak sokong. Kalau kita orang Islam sokong macam tu, bom masjid kita, bom anak saudara mara kita Islam. Ini tak nampak langsung tanda mukmin. Tak nampak tanda Islamnya. Jangan, tuan-tuan. Malah sekarang ni hangat orang duk boykot. Saya setuju dengan boykot bagi peribadi, kerana hujah daripada kita tengok contoh. Ada ke zaman Nabi boykot? Ada. Pertama, kisah Ka'ab bin Malik, Nabi boykot 50 hari. Tapi dia orang Islam lah kan. Cuma Nabi nak bagi pengajaran pada dia. Yang kedua, okey, itu cerita Islam. Cerita dengan Yahudi, pernah ada Nabi boykot Yahudi? Pernah. Contoh perigi Sayyidina Osman, Bi'ru Osman. Semua mungkin orang yang pergi umrah akan bawa ke kedai kurma Bi'ru Osman. Perigi Osman. Tu kejayaan dapat pada orang Islam kerana boykot. Kerana boykot. Sayyidina Osman, bila Nabi sedih lah, semua perigi dalam Madinah ni dikuasai oleh orang Yahudi.
Sehingga orang Yahudi ni monopolit. Orang Islam beli harga, katalah sebotol ni RM5 kat orang Islam. Dekat orang Yahudi RM1 je. Sama orang Yahudi. Jadi penindasan pada orang Islam. Madinah. Maka apa yang Nabi buat? Nabi mengeluh, maksudnya cerita hal sedih tu. Sayyidina Osman ambil inisiatif. Dia pergi ke perigi tersebut, dia negotiate. Mau tak aku nak beli perigi engkau? Nak beli? Pergi, beri saham lagi. Dia kata beri saham perigi engkau. 100%. Apa ni, Yahudi tu mula tak nak jual. Tapi dia tengok Osman ni orang kaya. Memang terkenal lah Osman ni jutawan. Dia kata ni lah nak dapat kaut untung lagi besar. Dia fikir macam mana. Akhirnya dia jual 50% je pada Sayyidina Osman. 50%. Engkau boleh guna 2 hari, aku guna 2 hari. Itu 50% dia. Kan? Jadi orang Yahudi tetap jual air. Lepas tu, bila tahu dah milik Sayyidina Osman 50%, Yahudi 50%, satu lubang perigi tu. Jadi orang Islam boykot. Selama ni orang Islam duk pergi beli je air dia. Lepas tu orang Islam boykot, tak nak pergi beli 2 hari yang Yahudi punya tu. Tak nak pergi beli 2 hari milik Yahudi. Sebab kena bayar RM5. Contohnya kan. Dia orang tunggu hari Sayyidina Osman. Nak tunggu produk orang Islam. Produk kafir kami tak nak beli. Produk Yahudi tak nak beli. 2 hari Yahudi kami tak nak pergi. Nak pergi hari orang Islam punya. Menang boykot ni sehingga seluruh orang Islam buat macam tu. Tak nak pergi hari Yahudi. Sehingga Yahudi kata, sudahlah Osman, kau ambil lah pergi ni. Aku dah hilang bisnes. Milik Sayyidina Osman. Sampai hari ni wakaf. Nama Bi'ru Osman. Perigi Sayyidina Osman. Tu peranan boykot. Mungkin kita terkata, Ustaz, beli burger sebiji apa ringgit nak pergi ke Israel. Alah, tak ada kesan apa pun. Mungkin 0.001 sen. Tak ada kesan apa pun. Tuan-tuan, kesan tak kesan itu urusan Allah. Nak jatuhkan, nak pelingkupkan bisnes dia orang ke tak pelingkupkan, itu bukan urusan kita. Urusan kita, tujuan kita boykot bukan nak jatuhkan dia. Tujuan kita tak nak kita bersekongkol dengan musuh kita sehingga menindas saudara kita. Mau tak tuan-tuan? Kalau orang zalim mak kita, menzalimi mak kita, menzalimi ayah kita, menzalimi abang adik kita, kakak kita, dengan tindak macam-macam lah, memalukan, buat. Tapi kita pergi kedai dia, kita beli barang lagi. Mana muka kita ni? Mana orang Islam ni? Mak engkau kena tindas, saudara kau kena pijak, kena hina. Kau sanggup pergi beli barang kedai dia lagi? Kau sanggup bagi duit kepada dia lagi? Sedangkan dia yang pijak, dia yang macam tu contoh umpamanya. Jadi itu peranan boykot sehinggalah Yahudi ni lari keluar daripada perigi tersebut. Banyak lagi contoh yang seumpama tu. Orang Islam ni boykot produk yang bukan Islam. Antaranya lagi ni pasar. Dulu Nabi bila datang ke Madinah, hanya ada pasar yang dikontrol oleh orang Yahudi. Kalau kita ni mall lah kot, kan? Dikontrol oleh Yahudi, pasar. Tapi pasar zaman tu lah. Jadi sehingga dia kutip orang kata apa, duit macam bayaran tapak. Bila orang Islam mula nak masuk berniaga, dia kenakan bayaran lain harga daripada yang bukan Islam. Dan bukan Islam mungkin satu lot tu katalah RM100. Kalau orang Islam RM500. Oh kan? Jadi Nabi rasa sedih. Kerana pasar dikuasai oleh orang Yahudi. Akhirnya Nabi dapat inisiatif, Nabi buat pasar lain. Pasar ni untuk orang Islam dan bukan Islam pun sila nak datang pun. Tapi dengan cara percuma. Kan? Tak ada iuran tapak lah apa semua. Jadi orang boykot, tak pergi pasar Yahudi tu. Boykot sana, mai sini. Akhirnya sana lingkup habis semua. Tutup habis. Jadi biarlah kita ni berhujjah, ada hujjah depan Allah walaupun sekadar separuh burung. Paruh burung tahu? Cerita paruh burung. Di mana zaman Nabi Ibrahim, api kan besar. Nak bakar Nabi Ibrahim seorang. Burung tu bawa air. Satu riwayat cerita burung. Burung tu bawa air nak padam api. Syaitan ni, jin-jin syaitan ni pengaruh burung tu. Apalah kau bodoh sangat. Api tu besar, kau punya paruh kecil. Mana beri kesan apa pun. Takkan terpadamnya. Maka burung tu kata, cukup memadai, aku ada jawapan untuk berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim. Aku ada usaha. Walaupun usaha aku kecil, kadar kudrat aku.
Begitulah dikatakan, ulama mengatakan kenapa ada hadis Nabi sebut, sahabat-sahabat sebut, nahana Rasulullah SAW an qatlid difda'. Nabi Rasulullah melarang kami daripada bunuh katak. Jadi ulama ni persoal, kenapa katak tak halal kan? Kita tak boleh makan. Tak halal untuk kita makan. Tapi kenapa haram bunuh dia? Nabi larang kita bunuh katak. Kan? Jadi geram kat katak, tuan jangan bunuh dia. Tangkap campak tempat lain tak apa. Jadi kenapa? Maka sebagian para ulama mengatakan ada punca, ada sebab. Sebabnya katak berusaha nak menyelamat Nabi Ibrahim juga. Kan dia kembang badan dia, tiup. Tujuan dia nak bagi padam api. Tapi apalah kesan sangat pada api itu? Tak ada kesan apapun. Tapi dia tetap berusaha untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Walaupun tak ada kesan apapun. Maka sehingga Nabi Islam kita syariat abadikan, jaga katak ni. Jangan bunuh dia. Macam tu. Cicak ada usaha, walaupun usaha dia kecil sangat. Dia pun tiup juga, tapi tiup nak bagi menyala lagi besar. Maka sehingga hari ini kita disunnahkan bunuh cicak. Kerana dia berusaha nak menyakiti kekasih Allah Ta'ala, umat Islam, ataupun gitulah umpamanya kita dalam konteks umat Islam kita sekarang. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Teruskan apa yang kita boleh buat, itulah jihad kita. Jihad kita untuk sikit sebanyak memberi semangat kepada orang sana dan sebagainya. Saudara kita se-Islam di sana. Jadi orang munafik, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, engkau akan tahu cara gaya cakap. Yang pertama, gaya sombong. Cakap ni buat gaya sombong. Sombong ada tempat perlu kita sombong. Kata Nabi, al-kibru 'alal kibri sadaqah. Orang tunjuk gaya sombong di depan orang sombong, itu adalah sedekah, pahala. Tapi sesama orang Islam tak boleh nak sombong-sombong. Kan? Seperti mana kita tengok yang popular ni, Abu Ubaidah kan. Oh, dia cakap, nampak gaya macam sombong. Kami tak akan tunduk. Kami akan ni. Memang patut. Itu pahala bagi dia, jihad bagi dia. Mana boleh nak perang tunjuk lembik kan tuan? Tak saya, tak apalah, janganlah. Mana boleh perang macam tu? Memang kena tunjuk gaya. Supaya nak psycho dia orang tu, bagi rendah psikologi dia, bagi gementar, takut dan sebagainya. Begitulah. Wallahu ya'lamu a'malakum wa lanabluwannakum, kami pasti, kata Allah, kami pasti akan uji, tes kamu semua. Wahai orang beriman, tes apa? Orang beriman. Kami nak tes kamu. Hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami benar-benar kenal, tahu siapa yang mau mujahidin, yang maksudnya yang mau berjihad untuk Allah, untuk Islam. Kami akan tes. Wasabirin, dan kami nak kenal siapa orang yang sabar. Mungkin dia tak duduk di medan depan. Yang mujahidin duduk medan depan tu, orang sana. Mungkin belakang, sabirin. Dia duduk belakang. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap dengan doanya bagi sokongan dan sebagainya. Di dalam perangan Nabi SAW pun bukan semua duduk depan. Jadi ada wanita-wanita, orang tua yang duduk di belakang. Mereka lah yang rawat orang sakit dan sebagainya. Ada peranan-peranan di belakang tabir. Tentang. Begitu juga di sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni termasuk dalam penyokong kepada sabirin tu. Mereka yang sabar, duduk belakang untuk memberi semangat kepada mujahidin yang duduk di medan depan. Bertemu dengan musuh. Kita ni mungkin menyokong je lah kot, dengan wang ringgit, dengan doa dan sebagainya. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan dapat mengesahkan berita benar tak benar tu. Kami akan uji sehingga kami sah. Yang ni betul-betul mujahid, yang ni betul-betul sabirin. Yang ni bukan. Yang ni bukan mujahid, bukan sabirin, apa lagi tuan-tuan? Iaitu munafiqin. Tu je. Kan? Duduk di tempat yang perlu jihad. Dia ada kemampuan untuk jihad. Dia duduk mujahidin. Tak ada kemampuan. Wanita contohnya duduk belakang. Sabirin. Golongan yang kedua. Lain pada tu, kalau yang tu pun tak, yang ni pun tak, satu lagi munafiqin. Cuma kita tak duduk di medan. Mudah-mudahan tak jumpa lah. Kita pun takut juga kan. Penakut-penakut juga kan. Ceramah berani. Berapi ceramah. Suruh pangkat pi semua. Takut juga kan. Takut. Jadi kalaulah berlaku sungguh, kita sama ada yang pertama, yang depan ataupun yang belakang.
Itu je. Sama, jangan sekali-kali tak boleh lari daripada medan perang. Kalau dia mujahidin lari medan perang, itu dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh. Dalam Quran surah Taubah ada sebut tentang tak boleh kita lari daripada medan perang. Sehingga orang yang perang ni, zaman Omar Mukhtar membebaskan Libya daripada penjajah Perancis. Omar Mukhtar. Tentera-tentera dia, semualah sebenarnya, tapi yang kita nampak ada cerita dia, saya baca. Tentera dia wajibkan bawa tali ataupun rantai. Selain pada senapang, senjata apa semua ni, bawa tali ataupun rantai. Orang tanya dia kenapa? Suruh tali rantai tu ikat lutut. Ketika berdepan musuh depan, dia duduk sini, ikat lututnya. Supaya tak lari ke belakang. Tak lari daripada musuh. Habis peluru pun kau duduk. Baling batu pun tak apa. Tak boleh lari. Sampai macam tu perjuangan dia orang untuk mempertahankan Islam. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan nampak jelas. Kami dengan ujian tersebut kami nampak jelas. Allah kata. Jadi sekarang ni tuan-tuan seolah nampak antara putih dengan hitam. Dulu ada juga yang kelabu-kelabu tak apa nampak ni. Kan? Tapi lah ni nampak jelas dah. Yang munafik pun nampak jelas dah kemunafikan yang menghala kepada hitam dia. Na'udzubillah. Dan begitu sebenarnya akan berlaku beberapa kali ujian yang macam ni. Dalam hayat perjalanan dunia ni, antara yang terakhir akan berlaku macam ni adalah zaman binatang keluar daripada bumi. Ada salah satu tanda besar adalah dabbatul ard, binatang yang keluar daripada bumi. Binatang tu keluar, dia punya center, dia punya berlaku ni di mana? Di Mekah. Di Mekah, tuan. Keluar daripada bukit Safa, kita duduk sa'i Safa Marwah tu, Safa. Dia keluar situ, di mana laluan dia pergi lalu di rumah, jelas nampak, oh rupanya kau orang kafir. Ini orang beriman. Orang beriman muka bercahaya. Orang kafir muka gelap. Walaupun adik-beradik, walaupun suami isteri. Nampak, Allah, engkau ni sebenarnya orang kafir. Nampak jelas. Tak ada sembunyi-sembunyi. Tak boleh nak sembunyi, semuanya nampak jelas. Kekafiran ataupun keimanan. Itu yang terakhirnya. Begitu juga dalam zaman perang Uhud pun, ini juga sebagai ujian. Jihad juga sebagai ujian antara hitam dan putih. Maksudnya yang beriman sungguh ataupun yang memang menyebelahi kafir. Orang munafik, masa Nabi nak pergi mesyuarat, Nabi bincang di Masjid Nabawi, ni musuh Mekah dah semakin dekat dengan Madinah. Kita nak perang biar dia orang masuk dalam kawasan kampung Madinah kita, atau Nabi tanya sahabat, atau kita keluar lawan di luar sepadan sana. Bagi pandangan. Bangun seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bangun, dia kata, aku cadang kita biar dia orang musuh masuk, kita lawan dalaman ni. Tak payah kita pergi luar. Kerana itu advantage untuk kita. Kita tahu lorong-lorong belakang rumah semua, dia orang akan terperangkap. Ataupun kita anak-anak budak-budak pun boleh baling batu, itu kekuatan tambah untuk kita. Jadi nampak bernas dia punya idea. Tapi Nabi tahu dia ni munafik. Idea dia memang takkan Allah bantu. Bagi seorang lagi, Miqdad bin Aswad bangun, ya Rasulullah, aku cadang kita keluar je lah. Kita keluar perang di luar, jangan perang dalam kampung kita, boleh merosakkan masyarakat kita. Rumah akan terbakar dan sebagainya. Akhirnya Nabi masuk pakai baju besi, pakai kelengkapan perang. Terus, jom kita keluar. Nabi buat keputusan dia macam tu. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul yang bagi pandangan awal tadi, dia kata, Muhammad ni tak dengar cakap aku. Aku bagi pandangan bernas, bagus, dia tak ikut cakap aku. Dia pengaruhi orang lain. Jangan ikut, jangan pergi. Akhirnya daripada 1,000 orang, 300 yang terpengaruh dengan dakwah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ni, 300 tarik diri. Itu nampak jelas. Selama ni orang tak kenal pun 300 tu munafik. Dengan ada jihad, nampak jelas rupanya engkau macam ni. Munafik. Kan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi, biar kita juga ada jihad kita. Walaupun ialah kadar jihad nak bandingkan dia orang sedikit sangat, terkelumit sangatlah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan orang yang suka menghalang jalan Allah. Kan? Sama ada kafir, dia jelas-jelas kafir lah, dia menentang Islam. Ataupun yang suka menghalang jalan Allah. Dia nampak Islam, tapi bila Islam nak buat macam ni, dia jangan, dia mula halang.
Ni siapa ni? Kan? Kita bersoal, dia ni siapa? Kita nak tolong bantu orang Islam pun dia halang-halang. Kan? Allah masuk sekali. Orang kafir ke? Orang yang suka halang jalan Allah ke? Wasyaqur Rasul. Dan orang yang memusuhi Rasulullah. Musuhi Nabi. Tapi ni orang munafik lah maksudnya. Dia rupa Islam tapi dia benci lah. Bila Nabi turun ayat baca Quran, dia kata, ayat tu tak betul lah macam tu, tak kenal lah. Dia komen belakang. Kan? Dengan tanpa ilmu sebenarnya lain. Jadi seolah dia musuhi Rasulullah SAW. Setelah nyata kepada mereka kebenaran petunjuk. Kalau zaman sebelum turun Quran tak ada hukum hakam, iyalah. Kan? Dah turun jelas, kena ikut Nabi, taat Nabi macam ni, patuh hukum hakam. Tapi masih duk mengejek hukum hakam Islam. Kan? Jangan mengejek hukum hakam, mempermainkan hukum Allah. Ini munafik dalaman, walaupun nampak luar dia semayang. Tentang dia jadi kafir terus ke tidak, tengok dulu. Tapi bila dia ada macam tu, dia sendiri tahu dia tu dah mula ada munafik, kerana dalamannya mula tak nak percaya, menghina, meremehkan hukum hakam Allah yang jelas-jelas dia faham itu sebagai hukum hakam Allah. Memusuhi 3 golongan. Daripada yang pertama, orang kafir, orang yang menghalang orang buat baik jalan Allah, dan yang memusuhi Rasulullah SAW. Setelah jelas kebenaran petunjuk hidayah dah ada, tapi dia masih lagi perangai macam tu, mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat pada Allah sedikit pun. Biarlah dia orang perangai macam tu. Orang kafir tetaplah kafir dia. Kan? Yang suka menghalang jalan Allah, kalau boleh kita sampai dakwah, dia terima, alhamdulillah. Tak terima, dia punya pasal. Munafik, kita sampaikan apa yang patut sampaikan, dia tak terima, dia punya pasal. Tapi dia orang ni tak akan menggugat Allah. Tak boleh pun nak memudaratkan Allah. Takkan boleh lawan kuasa Allah. Takkan mungkin. Yahudi, bom masjid, bunuh kanak-kanak, bunuh semuanya. Ni pula dia target hospital Indonesia pula. Dia nak buat macam hospital Syifa tu, nak hancur habis semua. Kan? Target kejahatan yang macam tu. Adakah dia boleh merendahkan Islam? Tak mungkin. Islam tetap disayangi, Islam tetap disanjung, Islam tetap diangkat. Ya, mungkin manusia matilah, syahid. Itu untungnya dia orang. Mati dia orang terus syurga. Terus syurga. Sama ada mereka tentera, syahidnya, dunia akhirat, ataupun mereka ni orang awam, doktor, pesakit dan sebagainya, mati, syahid juga. Pahalanya, syahid akhirat. Terus syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan yang berdoa, ya Allah beri kekuatan iman pada mereka semua ni, ada saham kita sana. Dia syahid kot-kot lah, boleh menyelamatkan kita. Kerana orang yang mati syahid ni, dia mampu bagi syafaat kepada 70, sekurang-kurang kata Rasulullah sebut, 70 orang yang ahli neraka. Dia boleh keluarkan. Itu syafaat orang seorang mati syahid. Satu orang dia boleh tarik 70 orang yang memang dah ahli neraka. Daripada orang Islam lah, orang Islam yang ahli neraka. Dia boleh keluar, ya Allah keluarkan pakcikku yang tu, yang ni, haji tu. Dan ada hadis yang berkaitan dengan orang yang saling bantu orang yang susah akan dikenali oleh orang susah tu di akhirat nanti. Kita tolong hantar duit. Masya-Allah, saya kagum ada seorang kan. Dalam keadaan macam ni, macam mana connection dia tu boleh sampai pada dia melalui press yang di sana, dia boleh hantar bekalan dengan duit dia lah. Dia orang beli selimut sekarang ni, nak cari perlindungan musim sejuk. Ni dah tukar dia, hujan-hujan dah turun ni, berarti akan tukar musim sejuk nanti. Bulan 12, bulan 1, bulan 2 tu kemuncak, bulan 1 kemuncak sejuk. Jadi sejuk tu kalau tak ada pakaian yang sesuai, tuan-tuan boleh mati. Boleh kerah itu je. Maka kalau tuan-tuan ada connection ke apakah, bagi tahulah saluran-saluran yang boleh hantar, kita hantar bantuan duit kita supaya dia orang beli selimut. Jangan hantar baju sejuk kita, tak sesuai. Jaket kita tak jadi apa pun, tuan. Jangan, sejuk dia orang tu lain macam. Jadi kena beli selimut dia, lihaf dia tu, alat-alat yang sesuai untuk cuaca dia orang di sana. Dia orang beli sana. Adalah saluran dia boleh bawa masuk juga. Masya Allah. Jadi mereka takkan mampu melumpuhkan Islam. Nak kata Islam lenyap, tak mungkin. Kerana dah ada hadis Nabi, apa Nabi sebut? La tazalu ta'ifatum min ummati, akan ada sentiasa kelompok umat aku ni, akan ada sentiasa satu kelompok umat yang jaga kesucian Islam, kekuatan Islam, kebenaran Islam sampai kiamat. Dia tak akan boleh dihancur.
Kelompok ni takkan boleh dikalah, dibunuh, dihancur. Yang kan, Masya Allah. Siapa dia kelompok ni? Mungkin di kalangan mereka para ulama, mungkin di kalangan mereka mujahidin yang ada sekarang. Kan? Wallah alam. Jadi tetap kita yakin Islam takkan boleh dilenyapkan, takkan boleh hilang. Walaupun ramai yang terbunuh, dah 14,000, hampir 14, 13, 14,000 dah. Tapi tetap Islam akan muncul semula. Dan saya cerita di sini dulu juga tentang dekatnya masa dengan zaman Imam Mahdi kerana petanda-petanda yang kita nampak. Takkan boleh mudarat, Allah kata. Dan sebaliknya Allah lah yang akan menghampakan perbuatan dia orang. Kan? Dia orang rancang macam-macam. Ada aja kegagalan untuk musuh Islam ni. Kan? Walaupun musuh Yahudi tu bukan ada di sana aja, tuan-tuan. Dalam negara kita pun ada Yahudi ni. Ejen-ejen dia. Kan? Yang tu yang membimbangkan kita. Itu semua yang Allah Ta'ala sebut tadilah. Yang musuh dengan Rasulullah. Yang menghalang jalan agama. Tujuan dia untuk dapat untung duitnya. Untuk jaga kepentingan dia. Untuk jawatan dia. Untuk pangkat dia. Untuk kuasa dia semata-mata. Tak berani itu, tak berani ini dan sebagainya. Wal'iyadzabillah. Satunya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wahai beriman, tetaplah pendirian kamu taat Allah, taat Rasul. Jangan berubah. Oh, Masya Allah. Ini bila apa ni? Ustaz Muhammad Al-Amin, dia pernah tanya imam masjid. Apa makna dalam Al-Quran Allah datangkan 5 kali sebut Baitul Maqdis Palestin ni sekitarnya bumi yang kami beri keberkatan. Kami beri keberkatan. Kami beri 5 ayat dalam Quran. Tapi tentang Mekah Allah sebut sekali je. Bibak kata mubarakan, di tanah Mekah yang diberkati. Tak ada nama Allah di situ. Tapi di Palestin yang kami beri keberkatan. Seolah ini lain. Selalunya bila satu benda Allah letak nama dia, kami ataupun Allah, itu benda yang sangat besar berkatnya. Jadi dia tanya keberkatan apa yang ada di sekitar Palestin ni. Sedangkan yang manusia nampak, mereka kena tindas, kena ni macam-macam. Apa yang berlaku? Dia kata keberkatan orangnya. Berkat Allah beri sehingga dapat pada orangnya. Apa ada pada orangnya? Tuan-tuan, kalaulah jiwa manusia Malaysia kita piduk tang tu, duduk di tebing barat kena kepung macam tu, tak ada ekonomi, tak ada apa, tuan-tuan. Habis jadi Yahudi belaka dah. Na'udzubillah. Mungkinlah ni saja. Bukan kita ni. Tapi mungkin kita kan tak boleh lah. Tunduk je lah. Kalah je, surrender je lah kita ni. Pasal kita ni, aku nak makan, tak ada. Ni tak ada. Kalau contoh kita ni, jiwa kita hidup di Gaza, tuan-tuan. Kena satu bom yang kata beratus tan bom ni. Sebiji bom. Oh, okey, surrender. Tak apalah, kau nak ambil tanah, ambil lah, aku lari lah. Mungkin jadi macam tu. Keberkatan yang ada pada jiwa dia orang, walaupun disekat. Malah Yahudi ni mula untuk menghancurkan iman anak-anak muda ni. Dia orang cuba nak bagi hiburan-hiburan dalam bentuk laki perempuan seks ni dan sebagainya. Dia mula tawarkan benda-benda macam tu. Kan? Ditawarkan. Tapi tetap kental iman dia orang. Tengok apa yang berlaku budak-budak. Jatuhnya tu, dia kata kami tetap serah diri pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan luka parah semua, batu tindih. Tetap yakin pada Allah Ta'ala. Itu keimanan, keberkatan yang ada dalam iman mereka. Hebat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Mereka tetap taat Allah dan Rasul. Tetap jaga solat 5 waktu walaupun dalam kacau bilau macam tu. Tetap dalam keadaan apa ni? Jaga kepentingan agama Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan macam tu. Thumma matu am kufar. Benda tadi ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Janganlah kamu nak batalkan amalan kamu. Apa dia maksud batal amalan? Dengan kamu jadi kafir pula, habis batal habis. Kamu jadi orang munafik, habis batal habis. Kamu sekat jalan Allah, habis amalan kamu, pahala kamu licin terpadam. Jangan. Allah kata jangan buat macam tu. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sungguhnya orang kafir, dan sekali lagi Allah ulang, orang kafir, orang yang suka menghalang jalan Allah, summa matu, dia mati dalam keadaan macam tu, wa hum kufar, mereka jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Kalau dia halang jalan Allah, jihad Allah, dia halang jalan Allah,
Dia halang jihad Allah, mati jelas. Bagi Allah, Allah tahu dia mati kafir. Falan yaghfirallahu lahum. Allah sama sekali tak akan ampun dosa mereka. Tak akan ampun. Kita ni tuan-tuan, bukan maksudnya kita ni, kalau orang tu selagi dia jaga iman Islam dia cantik, walaupun dia terlibat jugalah pernah dosa besar, mungkinlah pernah terlibat zina ke, pernahlah terlibat dosa minum ke, minum arak, pernah terlibat dosa tu dosa ni, tapi dia jaga iman dia. Dia bertaubat, dia mati dalam keadaan tu, mungkin kerana imannya masih sah, dia tak pernah terlibat munafik, tak pernah terlibat apa. Dia tahu, tandanya bila dia buat silap, dia tahu aku buat dosa lah. Dia mengaku dia silap. Ni masih ada iman, masih ada iman. Kalau buat dosa, relaxnya, tak rasa bersalah. Tak rasa takut dengan azab. Tak ada apa-apa, relaxnya. Minum arak, lepas tu happy pula. Seronok je, tak ada penyesalan. Itu tanda ada munafik dah. Seolah dia redha dengan benda tu. Tapi orang ni, dia terlibat dengan minum arak, tapi dia menyesal. Oh, silapnya. Aku tak nak dah, tak nak buat dah. Dia ada penyesalan. Maka tanda dia ada iman lagi. Allah kembalikan balik iman dalam hati dia. Yang tu, kalau dia mati, mudah-mudahan Allah, dengan rahmat Allah, Allah boleh padam dosa dia. Seperti cerita perempuan yang berzina, bagi minum pada anjing tu. Cerita hadis Nabi SAW. Allah ampun dosa dia kerana dia sayang pada binatang, Allah pun sayang pada dia, langsai semua dosa dia, syurga dia. Kan? Jadi bukanlah kita nak anjur, nak galakkan orang buat dosa, tak suruh pun. Tapi nak sebutnya Allah masih ada rahmat bagi orang yang ada iman yang sah. Dia tak ganggu Islam, dia tak halang perjuangan Islam. Kalau yang ni pula menghalang perjuangan Islam, menghalang, ganggu macam-macam. Orang Islam sakit di sana pun dia tak peduli. Dia asyik nak halang, Allah kata, yang ni aku takkan sama sekali ampun dosa dia. No, selagi dia tak bertaubat. Kalau bertaubat, mungkin Allah boleh ampun. Dia tak bertaubat, mati dalam keadaan macam tu, takkan Allah beri keampunan. Lan, dia datangkan dengan lafaz lan. Lan ni kalau orang ngaji bahasa Arab tahulah. Nafi lil mu'abbad. Menafikan. Buat selama-lama, takkan. Maksud kita sebut mustahil. Mustahil Allah ampun dosa dia. Allah tak akan ampun dan mustahil Allah ampun. Mustahil. Allah sama sekali takkan ampun dosa orang tu. Fala tahinu wa tad'u ila salmi. Apabila kamu telah mengetahui bahawa orang kafir itu dihampakan amalan, maksud dipadam, terpadam semua amalan pahala dia dan akan kena azab Allah, maka jangan kamu wahai orang beriman merasa lemah bila kamu ditindas oleh musuh. Tu kita tengok kekuatan orang Gaza ni, Masya Allah. Walaupun memang kita nampak macam ego dia. Itulah keegoan yang nak patut kena duduk tempat macam tu. Kami takkan tunduk. Kami takkan beredar. Yang nak beredar juga. Kami takkan duduk. Kami akan duduk di selatan juga dan sebagainya. Walaupun musuh mengajak untuk menceroboh dan menindas, janganlah kamu merasa lemah. Padahal kamu orang yang mulia. Kamu kena rasa kemuliaan. Kamu kena rasa kamu kuat. Kamu kena rasa kamu dibantu oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Walaupun nampak, dia hancur dah Gaza. Dia orang tu tetap takkan tunduk. Adalah, bukan semua 100%, tapi ada juga yang lemahnya. Padahal kamulah orang yang mulia keadaannya, lagi pula Allah bersama kamu untuk membela kamu. Ini mulut sentiasa cakap, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah jaga kami, Allah jaga kami. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Sebab tu orang di Saudi cukup takut tangan macam ni, kena tangkap. Pelik sungguh angkat tangan macam ni. Heran kita, pelik, takut tangan macam ni pun takut. Hasbunallahu ni'mal wakil. Selalu orang Palestin sebut hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Maksudnya cukuplah yang jaga kami Allah. Itulah sebaik-baik penjaga kami. Yang duk jaga kami yang terbaik itu je. Engkau tak bagi duit, engkau tak tolong, tak kisah, Allah ada. Tu kental dia orang. Wirong berazan, insyaAllah. Okay. Sebenarnya kita tengok, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ayat 36. Ingatlah bahawa kehidupan dunia, selalunya terumpan orang yang halang agama, munafik semua ni kerana terumpan dengan kehidupan dunia. Orang munafik tadi yang 300 tak ikut Rasulullah kerana dia kata kalau pergi keluar mati je. Biar kita terus pergi serah mati.
Tak usah ikut. Jadi hanya nak kehidupan dunia, nak kehidupan senang lenang. Kalau gitulah target hidup dia dunia ni, Allah kata semua tu dia adalah mainan semata-mata. Dan benda lara je, hidup dia kosong, tak ada apa pun, tak ada nilai keselamatan di akhirat. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Bahawa kehidupan dunia yang tidak berdasarkan iman taqwa hanyalah ibarat permainan je. Dan hiburan semata-mata untuk seronok sekejap je lah. Kan? Seumpamanya tu. Dan jika kamu beriman, bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan padamu pahala-pahala amalan. Kalau kau, sebab orang kafir pun ada yang baik dia, ada yang baik. Contoh dia pun buat kebajikan, dia sedekah makan, dia tolong orang miskin. Ada orang kafir macam tu. Tapi Allah sebut, kalau dia ada imannya, dia kebaikan dah bagus dah. Dia tolong, bagus dah. Cuma tak ada iman. Wa in tu'minu wa tattaqu. Kalau dia beriman, dia bertakwa pada Allah, yang tadi kebajikan perangai dia suka buat kebajikan tu, semuanya Allah bayar pahala. Untung dia. Selamat dia akhirat. Sebab tak ada iman. Begitulah orang munafik. Silap tang tu je. Silap tang kerana matlamat dia duniawi, sehingga iman pada Allah dia runtuh habis semua. Wasak itu kalau dia betulkan balik iman, yang kebaikan itu Allah bayar pahala. Dan silap-silap dia Allah mungkin boleh ampun. Allah akan beri pada pahala amalan kamu, dan ia tidak meminta kepada kamu harta benda kamu, melainkan untuk memberikan kamu barang yang lebih baik daripadanya. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Kalaulah tabiat manusia ni Allah tahu dia ni kebanyakannya umumnya bakhil. Sayang dengan dia punya, harta dia punya. Dia jadi bakhil. Tabiat kamu wahai manusia, Allah kata, jika Tuhan meminta pada kamu, kalau Allah minta nak masuk syurga kena bayar duit sekian banyak. Tak bayar duit tu tak boleh masuk syurga. Pasti ada orang sanggup sayang duit dia tak nak masuk syurga. Tak apa, yang penting aku nak jaga harta aku. Ya. Ramai macam tu. Tapi nak masuk syurga bukan hanya dengan duit semata-mata, dengan amalan lain, dengan lain-lain dan sebagainya. Kalau Tuhan meminta kepada kamu harta benda kamu serta mendesak kamu memberikannya, nescaya kamu akan berlaku bakhil. Tu sikap manusia biasa. Jadi bakhil ni semua ada. Asasnya semua ada. Sayang ni kita punya, kita tak nak bagi kat orang. Akan ada sifat tu. Tapi kita kena hakis, kena kikih. Memang kita sayang ni kita punya, tapi tak bagi 100% pun, sekurangnya 2.5% keluar zakat. Sedekahlah sikit. Kena ada. Allah tak minta 100%, minta sikit je. Nak kikih sikit cukup dah. Kan? Memang PL perangai bakhil pada harta ni semua ada pada manusia, pada asasnya. Tapi ada orang yang berjaya buang semua. Dia tak peduli langsung. Yang penting kau guna-gunalah. Oh, ini luar biasa. Contoh baginda Nabi SAW lah. Tak ada sifat bakhil langsung. Biar orang lain dapat faedah daripada apa yang dia ada, bagi kat orang semua. Yang penting orang tu happy. Dia jaga iman. Nabi tak ada pun tak apa. Ini luar biasa punya pemurah. Langsung habis bakhil Nabi. Dibuang semua kekotoran bakhil tu. Kita ni masih simpan jugalah. Adalah sayang sikit. Kan? Okey, kalau ada juga dia kikih 2.5% ke 10% dia bagi kat orang dan sebagainya. Ni dah kedekutnya benda sikit-sikit pun nak berkira sangat. Ni jangan perangai macam ni. Perangai bakhil sampai sikit pun tak ada untuk peruntukan sedekah dan sebagainya, maka ini membinasakan kamu. Tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Kebakhilan itu akan melahirkan kebencianmu, kemarahanmu. Sayang pada harta sangat. Kena sikitnya tapi bergaduh. Ni nampak. Sebab kau bakhil lah tu. Sikit je, alah kalau salam-salam minta maaf, alah benda kecil punya hal. Tapi kerana bakhil, ni bergaduh, tuntut bertahun-tahun lah, contohnya kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat bakhil yang boleh merosakkan kita. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu ini adalah orang yang bertabiat demikian. Tabiat bakhil tu ada juga. Kamu diseru supaya menderma. Keluarlah sikit. Buang sikit tak apa, bakhil tu. Padam sikit bakhil tu. Jangan biar 100%. Dan belanjakan sedikit dari harta benda kamu jalan Allah. Kan? Contoh, tiap hari datang, dia masuklah RM5 ke RM10 tabung masjid. Kan? Walaupun harta dia banyak, okeylah juga tu. Cuma para ulama masih
mengkategorikan orang yang menderma sikit-sikit dalam tabung kebaikan atau benda kebaikan ni, dia bagi sikit. Contoh RM10. Padahal dalam hal maksiat, dalam hal benda lara, RM1,000 tak ada masalah, baru sikitnya RM1,000 tu. Kan? Dalam hal benda yang semata-mata untuk perut dia, untuk nafsu dia, untuk syahwat dia, tak ada masalah, takat RM1,000, RM2,000 boleh belanja je. Tapi untuk masjid, lama purple lah pula. Kita cari biru. Jumpa Allah biru besar sangat, yang cari biru kecil tu. Nak boh. Dalam yang bab masjid, bab kebajikan, bab untuk Gaza semua, kau bagi yang biru kecil. Kalau yang belanja nafsu, syahwat, apa semua ni, tak kisah RM1,000 pun. Ini masih bakhil. Ini masih penyakit bakhil lagi. Sebab dia masih peruntukan sayang dia tu kepada benda yang tak ada faedah. Yang boleh mengundang mungkin dosa, mungkin mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu masih bakhil orang tu. Jadi kita terpaksa kena kikih sampai ke tahap, cuba keluar sikit-sikit sampai ke tahap kepada benda yang baik, tapi kita tak apa minat. Hati kita tak minat. Nafsu syaitan. Takkanlah. Kau bagi pun masjid Afalah ni kaya dah. Berapa nak bagi lagi? Tak payah bagi lah. Tak payahlah. Duk ada bisik syaitan tu. Kalau itu kita boleh lawan. Bagi juga. Pahala dia lain. Kerana Nabi kata, bila tanya, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana pahalanya berganda besar? Nabi kata, wa anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah dalam keadaan kau sihat bugar, sihat tak ada sakit, dalam keadaan kau rasa kedekut, sayang dengan duit ni, sayang ni harta tak nak bagi kau orang. Kalau kau sanggup bagi juga, pahala hebat. Sebab kau berjaya tindas, pijak nafsu kau, syaitan kau tu. Syaitan tu bisik, jangan sayang ni, apa kau bagi ni, kau pun nak guna juga, nanti tak dapat, payah lagi kau nak guna. Duk bisik tu. Kita bagi juga. Itu nafsu, lawan nafsu, berganda pahalanya. Kenapa tadi sedekah waktu sihat lebih besar pahalanya? Disebabkan selalunya bila orang sakit, sedekah dia mesti ada, kita kata udang sebalik batu tu kan. Pasal apa? Dia sakit. Bila sedekah tu, tolonglah buat percaya sini, saya sedekah sakit. Adalah tujuan-tujuan yang bukanlah 100% kerana Allah tu. Kerana nak bagi dia sihat, kerana walaupun boleh, taklah berdosa. Tapi sepatutnya niatnya kerana Allah semata. Sebab tu bila waktu sihat, dia tak ada kerana nak doa bagi sihat. Tak ada, dia memang sihat. Seolah tak ada kepentingan apa pun. Dia bagi ni semata nak dapat pahala Allah. Nak dapat pahala aja. Itu pahala dia lain. Faminkum may yabkhal. Kebanyakan kamu memang bakhil. Allah kata sebagian kamu memang bakhil. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Kalau dia bakhil, siapa yang untung bakhil? Kita ingat kita bakhil ni, Allah sebutlah ayat lain, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan kamu menyangka sifat bakhil kamu tu adalah baik untuk kamu. Kan? Sifat bakhil macam mana? Tak nak bagi, simpan. Saya nak bagi kaya dulu. Nantilah bila saya kaya nanti baru saya derma. Duk simpan. Orang minta, tak nak bagi. Itu sifat bakhil tu. Kita kata, sebab aku bakhil lah, aku boleh hidup. Sebab bakhil lah, aku ada duit, boleh beli kereta, boleh beli ni. Sebab kalau aku tak bakhil ni, mana nak boleh beli apa? Duk anggap, rasa sifat bakhil tu baik untuk dia. Allah kata, dah. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil tu, yang buruk datang kepada diri dia sendiri. Keburukan tu akan datang pada dia. Allah kata dalam ayat tadi, yang lain tadi, Allah sebut, jangan kamu menyangka sifat bakhil itu baik untuk kamu. Bal huwa syarrul lakum. Bahkan sifat bakhil itu memburukkan kamu, membinasakan kamu, menghancurkan kamu sendiri. Mana tidak, kita punyalah pulun duk kumpul, nak bagi banyak, nak bagi jadi jutawan, tak nak bagi ke orang duk minta apa semua ni. Simpan, kiamat mati. Mati tuan. Duit tu jadi hak siapa? Kita suami jadi hak isteri. Isteri dah orang tengok lawa sangat, duit banyak sangat, orang kahwin. Duit kita duk pulun, simpan, dah bini kita enjoy dengan lelaki baru. Kan? Anak punya seronok, happy, main, tak teringat dah pahala apa tak ada sampai kita dah. Kita penat-penat ni sampai 1 hari 24 jam tu tidur mungkin sejam je, 2 jam je. Punya pulun nak cari duit. Habis orang seronok enjoy dengan harta kita, kita penat mati masuk kubur. Kan? Apa faedah kita dapat? Kerana bakhil, baik ke bakhil tu? Tak ada, membinasakan. Selagi kita ada, kudrat kita guna. Kata Nabi SAW, siapa di kalangan kamu yang lebih sayang harta sendiri daripada harta orang lain? Sahabat jawab, ya Rasulullah, kami semua sayang harta sendiri daripada harta orang lain. Tak, Nabi kata tak. Kamu ni
kebanyakannya sayang harta orang daripada harta sendiri. Macam mana pula? Tak faham sahabat. Nabi kata, harta kamu adalah yang kamu dah sedekah, yang kamu dah bagi ke orang, yang dah masuk tabung masjid, yang dah sampai Gaza. Tu harta kamu tu. Sebab dah jadi pahala kamu, akaun tu orang tak boleh curi dah. Pahala dah juta-juta, orang tak boleh nak curi dah pahala tu. Duit pun tak boleh nak hancur dah sebab kita dah bagi. Yang duk simpan ni bukan harta kamu. Akan jadi harta balu kamu, janda kamu, anak pinak kamu. Akan jadi harta dia orang, kamu mati nanti. Bukan hak kamu. Jadi biarlah jadi harta kita, kata Nabi SAW. Wallahul ghani. Jangan risau, Allah nak sebut, Allah datangkan perkataan Wallahul ghani. Sedang Allah kata jangan bakhil. Bakhil tu merosakkan kamu, membinasakan kamu, menyebabkan kamu lebih cinta pada dunia. Akan datang sifat tamak, akan datang sifat rakus. Habis mai tamak dengan rakus. Rakus ni kira hak orang pun ram nak ambil. Dia tu punya, aku nak ambil. Ni punya. Tak kira adik-beradik ke bergaduh-gaduh, yang penting aku dapat. Ni dah ada rakus ni. Dah ada rakus, ubat dia satu je. Payah nak berubat dia, lain tak ada. Ubat dia tanah. Tanah masuk mulut baru dia stop. Hatta zurtumul alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu dah masuk kubur, baru stop. Kan? Begitulah hadirin Nabi kata, anak Adam ni selalu mengaku, ni aku punya, ni harta aku punya, ni aku punya, ni aku punya. Kan? Ni aku punya, tamak semua. Kalau ada satu wadi, tak cukup ni. Dia sebelum dapat, dia kata dah dapat satu wadi, satu banyak. Harta aku 1 juta ni, stok aku nak duduk di masjid ni lah. Nak beribadah ke masjid ni. Dah dapat, kau lagi tak cukup ni. Kalau boleh nak kembang jadi 2. 2 nak jadi 4. 4 nak, sampai bila nak stop? Kata Nabi, illat turab. Yang boleh jadi ubat menyebabkan dia terhenti daripada tamak rakus tu, tanah aja. Masuk mulut, stop. Iaitu kematian dalam kubur. Jadi Allah Ta'ala sebut, Wallahul ghani, jangan risau. Jangan duk kata kamu kedekut baru jadi kaya. Tak, kaya pun tak untung kalau tak menguntungkan, tak mendatangkan keberkatan kalau kaya daripada kedekut. Masuk kaya, hasil dia kedekut. Kan? Tempat baik pun dia tak nak belanja. Wallahul ghani. Allah lah yang maha kaya. Allah maha kaya. Wa antumul fuqara. Kamu semua fakir. Allah kata, kamu semua fakir. Fakir. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalaulah kamu bersikap macam tu, Allah boleh ganti je. Mati kamu, datang generasi lain senang. Tamak punya tamak, Allah matikan kamu. Kan? Mati, Allah ganti anak lah, uruskan harta kamu. Untung kalau dapat anak yang ingat Allah. Buatlah kebajikan arwah ayah kita. Untunglah, pahala sampai juga. Ruginya kalau anak-anak tak ingat. Thumma la yakunu amsalakum. Kemudian setelah itu, mereka mungkin tak lagi berperangai macam perangai kamu dah. Perangai jahat, bakhil kamu, suka menghalang agama Allah dan sebagainya. Allah datang generasi yang mungkin lebih baik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada penyakit saddu an sabilillah, iaitu suka menghalang jalan Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada penyakit munafiqin. Na'udzubillah. Dan kita juga terhindar daripada penyakit ke arah munafik, ke arah membahayakan sifat bakhil. Tak mau langsung nak guna harta untuk beri sokongan kepada kejayaan Islam, kemenangan umat Islam dan sebagainya. Kalau macam tu, Allah boleh je lenyap kamu, ganti generasi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itulah ancaman berat Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang semata-mata tamak dengan kehidupan dunia, nak cari keselesaan dunia semata-mata. Bukan Islam melarang kita nak cari duit, silakan. Tapi jangan ada bakhil. Kerja-kerja silakan. Menega-menega silakan. Nak buat apa buat. Tapi jangan bakhil, jangan tamak, jangan rakus. Tamak rakus ni sehingga halal haram pun tak pandang dah. Langgar semuanya. Itu dah ada tamak. Engkau ni cinta dunia. Kalau orang menega, haram dia tak nak. Dia tolak tepi dan sebagainya. Maka dia orang yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Allah datangkan keberkatan pada hartanya dan dijauhkan daripada benda yang membinasakan, daripada bakhil, tamak dan sebagainya. Wallahu Ta'ala alam. Akan datang kita masuk surah baru, surah Al-Fathi, surah kejayaan. Masya Allah. Surah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fihi. Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi. Waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين وخصوصا صهيونية اليهودية يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, turunlah bantuanmu, kemenanganmu, kejayaanmu, perlindunganmu kepada saudara-saudara kami ya Allah di kalangan kaum mujahidin, orang-orang yang sabat, orang-orang yang sabar, orang-orang yang dan juga orang awam kaum muslimin yang berada di Gaza, di Palestin, di mana saja mereka berada ya Allah. Kuatkanlah iman mereka, berilah kekuatan semangat yang jitu yang tinggi untuk terus memperjuangkan agamamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah, gagalkanlah perancangan musuh-musuh mereka ya Allah. Musuh kami musuhmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kekalahan kepada Zionis Yahudi yang sentiasa menzahirkan kekejaman ya Akramal Akramin. Kembalilah perancangan kejahatan mereka itu mengalahkan dan menghancurkan diri mereka sendiri ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.